أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم امتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا وأسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang tidak putus-putus memberikan masa kepada kita, memberi peluang kepada kita untuk bersama berusaha untuk memahami dan menguasai bahasa Arab Al-Quran agar kita menghayati dan mengguna pakai apa yang Allah nak sampaikan kepada kita tu di dalam kehidupan kita, dan pada masa sama kita juga akan berusaha untuk berkongsikan ilmu itu kepada masyarakat kita secara keseluruhan, ya, Apa? agar satu hari nanti Wednesday, Friday. satu hari nanti kita akan lihat masyarakat kita secara keseluruhan akan membudayakan Al-Quran dalam kehidupan, ya. Kalau boleh kita nakkan setiap seorang ni, orang kata adalah Quran yang berjalan. Itu kita panggil Quran yang berjalan, maknanya walking Quran, ya. Quran tu ada di hati kita, Quran ada di minda kita, Quran tu ada sentiasa di fikiran kita dan di mulut kita, dan kita sentiasa membincangkan Al-Quran kerana setiap perlakuan tu perlu dirujukkan kepada Al-Quran, ya. Kita daripada bangun pagi sampai kita masuk mula tidur malam, kita membuat berbagai-bagai perkara, ya. Jadi setiap yang perkara tu sepatutnya lah mengambil rujukan daripada Al-Quran yang diterjemahkan dalam As-Sunnah Nabi, ya. Jadi mana Al-Quran dan Sunnah ni sepatutnya kita menjadi satu budaya percakapan kita, perbincangan kita, rujukan kita, fikiran kita, perancangan kita di dalam kehidupan kita seharian. Itulah misi dan visi yang kita nak bawa tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kelas pagi ini supaya dapat sama-sama nanti mengambil bahagian, ya. Okey, jadi kita teruskan dengan ayat. Saya akan kongsikan skrin, dah recording telah dibuat. Jadi kita mulakan dengan sharing skrin sekali lagi, dan kita akan melihat kalimah yang seterusnya. Kita telah selesai kalimah naron. Kalimah yang naron ialah kalimah yang kelima. Masaluhum kalimah pertama, kamasali lah kalimah yang kedua, dan allazi kalimah yang ketiga. Yang kalau ikut tengok turutan tu, ini kalimah pertama, ya, ini kalimah kedua, dan allazi adalah kalimah yang ketiga. Istauqada adalah kalimah yang keempat. Naron adalah kalimah yang kelima, ya. Jadi kita selesai sampai yang lima. Hari ini kita akan melihat kalimah yang seterusnya, iaitu falamma, yang mana kita lihat di sini sebenarnya dia adalah terdiri daripada dua komponen, ya. Komponen yang pertama ialah fa. Fa itu adalah satu kalimah tersendiri, ya. Satu huruf tetapi dia adalah satu kalimah, ya. Dia adalah dalam kategori kalimah harfun, kalimah kata huruf fa. Kemudian dia ada
komponen yang kedua iaitu lamma. So lamma tu adalah komponen yang kedua. Jadi falamma ni adalah satu kalimah yang digabungkan oleh dua kalimah. Satu kalimah fa dan satu kalimah lamma. Menjadilah dia falamma. Asal alif ni dia tidak bertanda panjang, ya. Dia tidak bertanda panjang. Dia bertanda panjang apabila ada kalimah yang selepasnya iaitu adha'at. So bila kita menulis falamma, kalau tidak ada adha'at, alif ni kita tidak panjangkan, ya, sebab dia hanya mad asli. Tetapi kalau bila kita menulis dengan adha'at, di awalan adha'at terdapat hamzah qata' yang berkaki alif tu, maka berlakulah hukum tajwid iaitu mad jaiz munfasil, ya, mad jaiz munfasil, di mana alif tadi bertemu dengan huruf hamzah qata' di dalam dua kalimah yang berasingan, ya. Maka berlakulah hukum mad jaiz. Bila berhukum mad jaiz, mim ni perlu dibacakan dengan sepanjang 4 ataupun 5 harakat. Ya, apakah yang memanjang bunyi mim tu ialah alif mad tadi. Sebab tu alif mad sekarang ni diberikan tanda panjang supaya dia boleh memanjangkan bunyi ma, bukannya bunyi alif. Alif tidak berbunyi, ya. Alif tidak berbunyi, dia hanya berfungsi sebagai memanjangkan bunyi huruf sebelumnya. Ya, jangan kita silap faham, ya. Jangan kita kata bunyi alif dipanjangkan, bukan, ya. Alif tidak dibunyikan. Alif sebab dia ada alif mad dalam kumpulan al-jawfu. Al-jawfu, huruf-huruf al-jawfu ni dia tidak dibunyikan. Dia hanya berfungsi sebagai huruf mad memanjangkan bunyi huruf sebelumnya. Jadi ma ni yang panjang 4 harakat, bukannya alif. Alif tu memanjangkan, ya. Memanjangkan bunyi ma kepada 4 harakat, ya, sebelum mengambil adha'at. Ya, so adha'at ni kita akan jumpa sekali lagi, satu lagi alif yang bertanda panjang yang kita panggilkan alif mamdudah, ya, alif mamdudah, sebab dia sekarang berfungsi sebagai alif mad yang memanjangkan bunyi sebelumnya kepada lebih daripada 2 harakat. Okey, so kita lihat dulu falamma dulu, iaitu apa kita buat, kita akan tekan di falamma, ya. Kita akan tekan, buangkan tanda kotak tu. So cursor komputer ni tuan-tuan, dengan digital Al-Quran, tafsir dan perkata ni, dia boleh membantu kita mengenal falamma ni. So kita cuba dapatkan, lihat maklumat-maklumat dulu, ya, berkenaan falamma ni. Selepas tu barulah kita akan buat penerangan kepadanya, ya. Jadi kita gunakan digital Al-Quran ni dulu, lihat apakah maklumat yang ada pada falamma. Kita tekan di situ saja, ya. Tuan-tuan ada mouse ni, cursor mouse tu tekan saja. So dia akan bawa kita kepada maklumat ni, ya. Sini jelas. Dia bantu kita dengan menggunakan warna yang berbeza, ya. Satu fa dia kata. Lepas tu biru lamma, ya. So seperti saya kata tadi, kalau kita menulis lamma ni jangan panjangkan alif ni sebab sini tidak ada hamzah qata', ya. Jadi kita menulisnya dengan alif 2 harakat saja. Falamma 2 harakat. Yang kalau kita panjangkan ni kena baca panjang pula, salah, ya. Sebab dari segi hukum dia bukannya mad yang panjang, dia mad asli saja. Okey, cuba kita lihat fa dengan lamma, ya. So di sini diterangkan di bawah ni jenis dia, iaitu fa tu dia kata partikel permulaan, ya, bukannya permulaian tu, dia silap typo error lah tu. Partikel permulaan, ya. Apa maksudnya partikel permulaan ni? Dia partikel permulaan satu cerita baru, ya. Ataupun kita juga boleh panggil dia partikel
penyambung atau partikel sambungan. Nak menyambung satu cerita baru kepada cerita-cerita yang sebelumnya. Itu dipanggilkan apa? Fa permulaan atau fa sambungan. Dalam bahasa Arabnya fa ni dipanggil fa istinafiah. Ya, istinafiah. Nanti kita akan gunakan leksilogos tu untuk menerangkan. Sekarang ni kita nak lihat dulu apakah maklumat-maklumat yang ada, ya. So di sini itu permulaan, kemudian lama tu yang biru tu dia kata kata keterangan waktu. Ya, kata keterangan waktu. Maknanya satu kalimah, ya, dan kalimah ni adalah dalam kumpulan apa? Kumpulan ismun, ya. Kalau ditulis partikel ni kumpulan huruf harfun, kalau dia kata kata tu dalam kumpulan ismun, ya. Arabnya lama tu kata keterangan waktu tu ialah apa? Zorof zaman, ya. Zorof isim, zorof zaman. So jadi kalau kita nak bantu dia penerangan ni yang tidak berapa jelas ni, kita boleh bantu dia dengan tekskan, ya. Kita tekskan dia sikit. Yang tadi partikel permulaan tu kita bantu tadi apa dia? Harfun, fa, istina, fiah. Tu yang dimasukkan kepada partikel permulaan tu, ya. Iaitu kita panggilnya fa menyambung. Fungsi dia adalah menyambung, ya. So dia boleh menyambung cerita, boleh menyambung perkara, menyambung sebahagian daripada ayat, ya, menyambung ayat dan sebagainya, ya. Itulah dipanggilkan yang dikatakan partikel permulaan ni, ya, lebih tepat kita menerangkannya sebagai satu harfun ataupun harfun fa istinafiah yang biasanya memberi makna apa? Maka, ya, maka. Kepada kadang-kadang dia ada juga digunakan lalu, ya, dan sebagainya, ya, bergantung pada konteks ayat, ya. Dan lama tu tak berapa jelas. Jadi kita bantukan dia dengan menerangkan dalam bentuk teks, ya. Yang ni untuk fa. Kemudian lama tu ialah dia adalah dalam kumpulan isim. Kita panggilkan dia isim, zorof, waktu ialah zaman, ya. Zaman dia guna zai, jadi kita besarkan z tu. Itu cara mengeja isim, zorof, zaman, ya. Iaitu kata keterangan waktu. Itu dimasukkan kata keterangan waktu. Kalau nak bantu dalam bahasa Inggeris boleh. Dia panggilkan adverb of time, ya, adverb of time ataupun time adverb. Itulah yang dimasukkan dengan lama. Dia menerangkan keadaan waktu, ya. So dalam konteks ni dia ada makna tadi fa tadi ialah maka. Di sini yang pertama ni setelah, ya, setelah. Biasanya kita tidak gunakan setelah untuk lama. Kita gunakan apa? Apabila. Itu untuk lama, ya. Jadi kita tarik dia sikit. Untuk dan bagikan arrow untuk yang ni dimasukkan untuk keterangan lama yang diterangkan di bawah ni, ya, yang mungkin tidak berapa jelas. Kita bantulah sikit untuk menjelaskan apa-apa maklumat yang ada. Isim, zorof, zaman, ya, iaitu adverb of time yang bermaksud apabila. Ya, jadi VERB tu. VERB. Sorry, ya, betul. Adverb, silap time, ya. B, adverb.
of time. Okey. Nah ya, itu maklumat yang kita kumpulkan daripada digital Al-Quran ni, iaitu digital tafsir dan perkata, ya. Okey. Dan kita cuba lihat apa ni, kita ni boleh simpan ya, sebab kita nak clearkan, nak pergi ke tempat lain, kita clearkan ni, sebelum tu kita simpankan dulu dalam print screen ya. Kalau sehingga in case kalau kita nak guna lagi maklumat ni dan kita clearkan, kita nak clearkan dan kita cuba lihat falamma ni, sebelum kita dapatkan maklumat daripada corpus.com, cuba kita lihat bagaimanakah penggunaan dia di dalam Al-Quran dengan menggunakan digital Al-Quran ini ya. So kita tekan di yang pertama fa ya. Fa tu yang kita kata fa istinafiyah tu ya. Kalau kita tekan di sini, dia akan beri kita berapa kalikah fa ni, satu kalimah fa tu digunakan di dalam Al-Quran ya. So tekan di situ, tuan-tuan akan lihat apa dia, berapa kali digunakan, 2158 hasil. Jadi fa yang berbaris atas tu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2158 yang berkaitan dengan fa istinafiyah ya. Walau macam mana pun di dalam Al-Quran ni, kalau ada fa lain yang bukan istinafiyah ya, dan juga menggunakan kalimah yang sama, fa baris atas, dia juga akan masuk di dalam kumpulan 2158 ya. Tetapi jadi tuan-tuan kena ceklah satu-satulah yang mana yang istinafiyah dan mana kan bukan istinafiyah daripada ayat-ayat itulah ya, kita boleh mengenal ya. Contoh dia ni fazadahumullahu marada. Ini istinafiyah lah fa ni. Dia fa tu dia ambil dalam kalimah fazadahum ni ya. Dia ni bilangan yang pertama lah dalam 2158 ni. Inilah kalimah pertama di mana Al-Quran menggunakan fa istinafiyah dalam dalam kalimah fazadahum ya. Kalau bila kita menyebutnya tanpa Allah, kita sukunkan mim tu, fazadahum ya. Kalau kita menyebut dengan Allah, barulah mim tu dihidupkan dengan dhammah, fazadahumullahu ya. Kedua, ayat kedua, fa digunakan, kita scroll je lah kat bawah tu ya. Scroll tadi ayat ke berapa, ayat ke 10. Jadi fa digunakan kali kedua dalam ayat 16 ya. Fama rabihat tija, maka juga ya. Maka juga, tapi digunakan dengan kalimah fama ya. Fama rabihat, ma ni adalah harfun nafiyah, harfun nafi yang membawa itu tidak. Ni kegunaan fa yang kedua ya. Dan seterusnya tuan-tuan boleh ini yang ayat yang kita tengah bincang lah, falamma adaat ma haulahu ya. Lepas tu ya, Apa? Fa tu kan macam mana kita nak bezakan penggunaan maka dengan lalu tu? Ke dia kena lalu ni biasanya direct consequent ya. maksudnya? Direct maksudnya satu perkara berlaku, selepas tu ada perkara yang berlaku yang berkaitan dengan perkara yang pertama tadi. Berkaitan yang berkaitan rapat. Ya, masih lagi macam dia menyambung cerita yang sebelumnya tu. Ya. Fahum, maka dia maknanya dia berkaitan dengan cerita sebelumnya ya. Lalu itu lalu. Maka ni kadang-kadang dia tak berkaitan pun dia boleh digunakan sebagai maka. Itu Melayu sajalah ya, boleh membezakannya ya. Macam contohnya, summun bukmun umyum fahum la yarji'un ya. Mereka itu tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak akan kembali. Yang ni lebih sesuai maka lah ya. Biasanya lalu tu biasanya dia dalam konteks lebih kepada konteks apa, fa'lun ya. Nanti kita akan tengok contoh-contohnya baru dia
kita akan dapat dia lebih macam mana penggunaannya. Kita boleh test dia sendirilah. Lalu ataupun maka yang mana lebih sesuai, ya. Kalau macam ni, fala taj'alu, lalu tak sesuai. Lalu janganlah kamu jadikan Allah, tak boleh, tak sesuai. Ya, sini yang sesuai ialah maka. Ya, dalam konteks ayat tu sini kita akan tahu sama ada lalu ataupun apa maka yang sesuai, ya. Macam dengan fa tu macam apa doktor, macam menambah cerita kan, maksud. Dua-dua menambah, ya. Ya. Tetapi lalu ni dia lebih rapat daripada maka lah. Dia mengaitkan tu lebih rapat, ya. Dan biasanya dia menambahkan tu dalam bentuk perbuatan, ya. Lalu dalam perbuatan. Susah nak membezakan, bukan susah, maknanya dia very fine line lah, ya. Halus ya. Dia halus sangat, cuma kita sendiri je yang dapat. Bila kita memahami bahasa Al-Quran nanti, kita sendiri yang dapat membezakannya. Kadang nak cerita ke orang lain pun susah juga, ya. Bila kita Dia macam doktor kan, tu kan kadang-kadang kita tak boleh, macam saya baru lagi tak boleh nak beza sama ada apa yang dengan tidak kan. Dia ya. lebih kurang macam tu kan. Ya betul. Ya. Bila kita dah memahami bahasa ni, besok barulah kita dapat lah. Ya, sekarang ni mungkin kita masih lagi sama-sama dulu, ya, sebab banyak lagi yang kita tidak tahu. Tapi bila kita dah tahu, kenal semua nanti, kita menterjemahkan ayat tu, kita sendiri akan tahulah sampai masanya. Sekarang mungkin belum lagi lah. Ya, sekarang ni kita baru nak belajar kan, ya, mengenal baru. Belum lagi dapat lagi. Ya. Okey, ini saya cuma nak tunjukkan, ya, macam mana penggunaan fa tadi. Selain pada fa lemah, dia juga digunakan dalam berbagai-bagai cara lah, macam sini, ya. Nampak? Dia masuk juga fa'u ni, ya. Jadi bermakna bukan semua yang 2158 tu bersabit dengan istinafiah, sebab dia ni komputer kan. Komputer, jadi mereka yang buat perisian ni dia tak habis kerja lah, orang kata. Tak habis kerja sebab apa? Sepatutnya fa ni tak masuk ni. Ya, dia bukannya fa istinafiah. Dia kena keluarkan. Fa qoha, dia tanda hijau tu maknanya dia masuk, dikira sekali. Sepatutnya tak boleh, ya. Yang ni boleh lah. Fama tu boleh lah. Ya. Fa'amma tu boleh. Fa'ya'lamuna boleh. Tapi fa'u ni tak boleh. Jadi maknanya, kita lihat 2158 tu, kita kena hati-hati sikit lah, ya. Jangan ambil saja nombor tu, ya. Fa siqin pun diambil juga. Fa baris atas, ya. Jadi mana 2158 tu, apa saja fa baris atas, dia akan kira, ya. Sedangkan kita nak mencari fa istinafiah, bukannya fa baris atas. Ya. Okey, digital Al-Quran ni bagus, banyak bantu, tapi kita kena hati-hatilah, ya. Jangan ikut saja, ya. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita pergi ke korpus, ya. Kita pergi ke korpus, ya. Tengok fa dari aspek korpus pula, iaitu apa dia? Kita cuba lihat, ambil daripada ayat tadi, iaitu Al-Baqarah ayat 17, ya. Kita cuba tengok boleh tak dia membantu kita dengan lebih tepatlah. Sini falamma tadi kita tekan di situ, ya. Di sini ni dipanggil time adverb tadilah, ya. Sama adverb of time ataupun time adverb, ya. Cuba kita tengok di sini, adakah dia akan memberi maklumat kepada fa ataupun lamma, ya. Kita tengok kemungkinan besar di sini dia akan beri maklumat kepada lamma, bukannya fa, ya. Okey, iaitu kalau kita biasanya kita akan nak melihat
ialah kita akan pergi ke sini bawah ni dia panggilkan concordant ya. Kalau kita pergi concordant, senarai itu kemungkinan besar saya tak tengok lagi. Kemungkinan besar dia akan ceritakan tentang lama dan bukannya fa. Manakala fa tu kita nak pergi ke mana? Kita pergi di sini. Ni partikel fa ni. Ini khas untuk fa ya. Sebelum kita pergi fa, kita concordant dulu. Tengok apa ceritanya concordant. Concordant, betul ya. Dia lebih, concordant tu dia lebih kepada lama tu. Dia nak ceritakan lama tu dalam berbagai-bagai konteks. Ya, lama betulnya kita akan tengok selepas ni. Ya. So bukannya tekan dekat concordant ya. Concordant tu dia akan beri pada lama dan bukannya fa. Jadi kita cuba tekan dekat fa tadi pula. Ya ni, partikel fa. Ya. So bila tekan partikel fa ni, dia akan bawa kita ke sinilah. Ni dia. Dan fa digunakan di dalam Al-Quran dalam berbagai-bagai jenis ya. Di sini ada 5 kumpulan ya fa. So yang tadi ialah yang pertama dipanggilkan resumption particle ya, partikel sambungan. Dipanggilkan istinafiyah. Tapi fa ada juga fa atifah. Ya, lepas tu ada lagi fa waqi'ah. Fa waqi'ah ni biasanya digunakan dalam konteks ayat syartun. Ada syarat dan jawab syarat. Jadi bila syarat dengan jawab syarat tu dia akan gunakan fa juga. Tulisan dia sama tapi dia namanya dialah waqi'ah ya. Istinafiyah, atifah, waqi'ah. Ya. So kalau fa tu digunakan untuk memulakan jawab syarat, digunakan fa waqi'ah ya. Dan ada juga fa yang dipanggilkan fa zaidah. Ini dipanggilkan supplemental particle ya. Partikel fa dia tambahan saja. Zaidah mana tambahan ya. Dia mungkin tidak berfungsi sebagai yang lain. Dia hanya tambah saja. Apabila kita membaca ayat itu, kita tidak memberi makna kepada fa tadi. Itu dipanggilkan fa zaidah. Dan fa yang kelima dipanggilkan particle of cause ni ialah alfa sababiyah. Sababiyah ya, sababiyah. Daripada perkataan sebab yang menyebabkan dipanggilkan fa sababiyah ya. Itu lebih kurang maklumat mengenai fa ya. Cuma di sini dia tidak dia tidak berikan kepada kita jumlah dia ya, jumlah berapa fa digunakan. Itu kita kena lihat satu-satulah nanti ya. Itu kita buat masa lain. Hari ini kita cuba nak belajar mengenal dulu falamma tu ya. Okey. So kita balik kepada tadi kita cuba lihat lama pula dalam kalimah tu sebelum kita membuat penerangan dia. Lama sekali lagi lah macam tadi juga apa kita buat, kita tekan dekat lama ni di sini. Ni dia bagi berapa kali? 25 kali ya. 25 kali digunakan dalam Al-Quran bermula dengan ayat kita tadi iaitu falamma ya, dan seterusnya lah falamma, awalamma ya, dan falamma banyak dalam bentuk falamma ya. Lama. Cuba kita bandingkan dengan concordant dekat corpus.com tadi, iaitu kita pergi semula bahagian lama tadi. Di sini kita tekan concordant ya. Dia kata berapa? Lama digunakan sebanyak 156 kali ya. So ada perbezaan ya di antara digital Al-Quran tafsir dan kata tu dan juga corpus.com ni. Di sini dia kata 150 kali digunakan. Bermakna apa? Satu muka tu ada 50. Kalau 156 bermakna ada 4 muka ya, untuk menyenaraikan semua lama ni ya. Dalam lama ni diceritakan apa?
Tadi dah sebutlah, iaitu adverb of time kan. Ni makna dia. Then, when, and when, falamma, and when, ya. Dalam ini bahasa Inggeris and when, ya. Tapi Melayu dia bukannya and ni dan, ya. Kita gunakan maka lah, maka apabila, ya. Okey. So tengok ada 4 muka, tengok ya. Ini muka kedua. Masih lagi lama jugalah. Tu ya, dalam berbagai-bagai bentuk ya. Ada yang tidak ada harfun sebelumnya, lama saja ya. Kebanyakan menggunakan fa ataupun waw. Waw tu bergantung juga ya. Waw tu boleh jadi waw istinafiah ataupun waw atifah ya. So dia menggunakan itu ya. So apakah bezanya yang maklumat ni dengan lama tadi ya? Kemungkinan besar tetapi ada juga perkataan yang bukannya falamma dimasukkan, tapi dia kata tadi hasil dia berapa? 25 saja ya. Bukannya 100. Yang ni dia ada 156 ya. Falamma digunakan. Ini muka surat yang ketiga. Kalau muka surat yang keempat, bermakna ada 6 lah yang balance tu. Ni dia ya. Semua falamma. Falamma, lama dan lama. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya, ni lama sahaja. So maknanya lama tu digunakan dalam Quran sebanyak 156 ya, 56 kali dalam bentuk time adverb ya. Adakah kemungkinan digunakan dalam bentuk lain? Kita boleh cek dia satu-satulah ya. Satu-satu bila tengok daripada sinilah ya. Dia masih lagi bersangkut paut dengan masa dan dia masih lagi zorof zaman. Kalau when tu apabila tu ialah zorof zaman lah tu ya. Okey. Ni semua time adverb ni ya. Muka surat ketiga dia juga apabila, so dia adalah time adverb ataupun kita panggilkan zorof zaman. Roh, ada Ya. beza tak? Apa? Wa iza tu apabila juga kan? Ya, of course. Dia itu pun zorof zaman juga. Ya, so zorof zaman ni banyak lah ya, bukannya lama saja. So iza pun zorof zaman. So biasanya iza ni dia gunakan kepada kalimah fi'il madhi lah, selepasnya ya, dia gunakan iza. Okey. Itu untuk hari ini ya, kita nak melihat apakah maklumat yang kita boleh dapat daripada dua digital Al-Quran ni, iaitu kepada kalimah falamma, dan besok kita akan buat penerangan dia lah, penerangan supaya kita tahu macam mana penggunaannya di dalam Al-Quran ya, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل.